Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lidinian bin Zaid Kamah, wakil daripada ahli kumpulan daripada kumpulan 7. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang itu dari segi goals Sustainable Cities and Community yang bermaksud yang mahu menjadikan bandar dan pendapatan manusia inklusif serta selamat, berdaya tahan dan mampan. Okay. Bagi poin saya iaitu menyediakan akses kepada sistem pengangkutan yang selamat di mana ia akan menekankan kepada golongan yang terdedah seperti golongan OKU, golongan warga emas, ibu yang mengandung dan kanak-kanak. Okey. Berdasarkan 10 artikel yang telah saya cari, saya telah dapat menyimpulkan bahawa akses kepada menjadikan pengangkutan yang selamat mampu menjadikan sebuah bandar itu atau pendapatan manusia di sebuah kawasan itu selamat. Okay. Sebagai contoh, artikel yang saya cari adalah seperti artikel hubungan sosial masyarakat terhadap orang-orang upaya di Malaysia, di mana ia menekankan kesaksamaan OKU bagi menggunakan pengangkutan awam, di mana orang OKU ni mempunyai hak untuk mendapatkan keselesaan menggunakan pengangkutan awam. Selain itu, sistem pengangkutan yang cekap juga adalah antara artikel yang telah saya cari, di mana artikel yang kedua mengenai konsep kemudahan dalam perkhidmatan pengangkutan awam. Akhir sekali adalah artikel yang selain itu ada artikel yang saya cari mengenai dengan menjamin kesejahteraan warga emas, di mana pada masa kini warga emas kebanyakannya menggunakan kenderaan sendiri untuk bergerak ke mana saja, tetapi ada antara warga emas yang menggunakan pengangkutan awam, di mana tiada tempat untuk mereka berdiri atau duduk semasa menggunakan pengangkutan awam, di mana pengangkutan awam ini adalah sebuah pengangkutan yang mesra kepada setiap pengguna. Okay, itulah antara artikel-artikel yang telah saya cari. Seterusnya saya beri pada ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih kepada saudara Alif Daniel. Saya Muhammad Faris bin Fadil akan menerangkan tentang penyediaan akses kepada ruang hijau awam yang selamat. Jika dikaitkan untuk menjadi bandar dan pendapatan manusia inklusif, selamat, berdaya saing, berdaya tahan dan mampan, kita dapat lihat daripada 10 artikel yang saya telah cari. Ia dapat melindungi kesihatan dan kesejahteraan penghuni. Contohnya, jika kita menanam ataupun mengembangkan teknologi hijau ataupun sumber hijau di dalam sebuah bangunan, kita dapat melindungi kesihatan dan kesejahteraan penghuni. Contohnya, jika kita gunakan tenaga solar, kita dapat mengurangkan penggunaan sistem tenaga seperti penggunaan lampu elektrik yang sedikit akan memberi impak kepada kesihatan kita. Seterusnya, meningkatkan produktiviti pekerja. Sebagai contoh, di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, kita ada perpustakaan yang besar di Asia Tenggara. Jadi, peluang pekerjaan akan berkembang. Contohnya, sebagai contoh, jika ada pelajar yang ingin membuat pekerjaan sambilan, maka akan memberi produktiviti pekerja lah kepada pelajar-pelajar yang akan berminat untuk berminat dengan penyusunan buku ke, ataupun dia berminat dengan seterusnya, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber tenaga alam sekitar tanpa pembaziran. Itu juga dapat dikaitkan dengan penggunaan sistem tenaga semula jadi. Seterusnya, ia terbuka untuk penggunaan awam untuk semua tidak mengikut jantina dan umur.
Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa tidak kalau untuk perpustakaan di UTHM tidak ianya terbuka kepada semua penduduk di Paya Raja ataupun sekitarnya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Alif Najmi untuk meneruskan pembentangan. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Faris bin Fadil. Okey, saya akan menceritakan lagi tentang salah satu target untuk mendapatkan sustainable cities and communities ataupun bandar dan juga komuniti yang mampan, iaitu menjelang 2030 kita dapat mengurangkan kesan buruk per kapita alam sekitar bandar, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualiti udara dan pengurusan sisa pemandaran dan lain-lain. Baik, untuk mendapatkan bandar yang mencapai target pada 2030 ini, first sekali saya telah mencari artikel untuk keperluan bandar, untuk kualiti udara dan juga pengurusan sisa. Jadi untuk keperluan bandar, saya mencari lebih pada penyelidikan penilaian bandar pintar berdasarkan hierarki keperluan, iaitu keperluan satu bandar tu sekali. Mana setiap hierarki itu terdapat keperluan-keperluan yang bandar tu perlu ada untuk komuniti dan juga penduduk untuk masa satu bandar tu. Kemudian adalah refleksi keperluan rakyat dalam strategi bandar. Ini merupakan kajian kes bandar terpilih di negara kumpulan Vice Guard. Jadi refleksi keperluan rakyat dan strategi bandar ni lebih kepada strategi untuk mendapatkan bandar-bandar yang lebih kondusif untuk komuniti juga dan juga lebih selamat dan juga mempunyai kualiti udara dan juga kekurangan pencemaran. Jadi untuk kualiti udara pula, saya dapat artikel-artikel seperti daripada penumpuan kelab pelepasan bahan pencemar industri per kapita kepada kesan pemindahan industri. Kajian ini merupakan empirical di 285 bandar di China. Kemudian juga artikel mengenai penguraian kesan trafik bandar terhadap kualiti udara melalui pembelajaran dalam dan inventari pelepasan, pengurusan kualiti udara masa hadapan di megacities, inventaris pelepasan dan analisis senario untuk bandar metropolitan Kolkata, India. Kemudian juga memperbaiki ramalan trafik menggunakan corak penyebaran kesesakan di bandar pintar. Seperti yang kita tahu, punca pencemaran udara yang terbesar di satu bandar adalah daripada trafik itu sendiri. Jadi daripada artikel-artikel saya cari ini adalah pengurusan untuk mengurangkan trafik dan dalam sama dapat juga mengurangkan pencemaran kepada udara dan juga terdapat sedikit sebanyak penyelesaian yang diterangkan daripada artikel-artikel ni, sepertinya menguruskan trafik. Sebagai contoh, kita mengurangkan kenderaan awam dengan melebihkan kenderaan seperti bas ataupun monorail ataupun tren, kereta api, bagi mengelakkan banyak kereta-kereta luar masuk ataupun mengelakkan penduduk menggunakan kereta sendiri. Dalam masa sama juga dapat mengelakkan pencemaran ataupun pelepasan gas karbon dioksida di ruangan udara. Kemudian untuk poin pengurusan sisa pula, lebih kepada artikel-artikel yang saya cari lebih kepada pengurusan seperti protokol ataupun prosedur-prosedur dan juga rangka kerja untuk menguruskan sisa ni, seperti artikel klasifikasi spesial dan protokol rawatan dalam sekitar sumber sisa pepejal, kajian kes di Shenzhou, China, gambaran keseluruhan kemajuan ke arah pelaksanaan dasar pengurusan sisa pepejal di Dhaka, Bangladesh, kajian semula teknik pengelompokan untuk pengurusan sisa dan juga artikel ke arah dunia lebih bersih dan mampan, rangka kerja untuk membangun dan menambah baik pengurusan sisa melalui organisasi kerajaan dan ahli akademik. Okey, banyak artikel ni menceritakan tentang protokol pengagihan sisa, penyebab-penyebab sisa daripada hasil mana dan juga cara-cara pelubusan yang lebih sistematik. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya, Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda akan membentangkan tentang
pengukuhan usaha untuk melindungi warisan budaya dan alam semula jadi yang boleh dikaitkan dengan bangunan atau tajuk besar kami Sustainable Cities and Communities. Pengukuhan usaha untuk melindungi warisan budaya dan alam sekitar merupakan usaha dalam melindungi kewujudan warisan budaya dari zaman ke zaman walaupun pembangunan dan kemajuan semakin berkembang. Di sini saya ada selesaikan 10 artikel yang telah saya cari, iaitu artikel pertama, mengekalkan warisan budaya dan identity action dalam arus pemodenan. Kedua, konsep strategi untuk mengekalkan warisan budaya. Dan ketiga, pemulihan warisan budaya tugas bersama. Dan untuk artikel keempat, seni dan budaya tradisi perlu ajakan paradigma. Untuk artikel kelima, persiapan masa depan dengan pemeliharaan alam semula jadi. Artikel keenam, warisan kebudayaan tidak ketara dan pembangunan mampan. Ketujuh, kebersihan penjagaan alam sekitar penting bagi industri pembangunan. 8, mempertahankan warisan budaya. 9, rancangan kawasan khas. Dan terakhir sekali, artikel yang saya cari, perundangan terhadap perlindungan warisan kebudayaan. Saya teruskan lagi ke saya punya pembatangan dengan kesimpulan daripada tajuk yang saya pilih untuk Sustainable City and Communities. Prinsip yang ditekankan dalam membukukan usaha dan melindungi warisan budaya dan alam semula jadi yang diisytiharkan pemeliharaannya melalui pembangunan, ia dapat meningkatkan keboleh capaian warisan budaya, pembangunan budaya dan ekonomi serta alam semula jadi dan pembangunan. Sekian itu daripada saya.